العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. الخمر جماع الإثم. Hadis yang ketujuh, agak himpunan segala dosa. Dalam 2-3 minggu terakhir ni kita banyak sebut mengenai hadis al-mar'u man ahabba. Al-mar'u ma'aman ahab. Damo pun sengaja cakap panjang dalam hadis tu. Rekah ceritanya, al-mar'u man ahabba, boleh kita simpulkan pertama, ada 3 pihak yang wajib kita kena kasih. Yang wajib kita kena kasih 3 pihak. Pertama, Allah. Yang kedua, Rasul. Yang ketiganya, orang mukmin. Orang mukmin. Kasih kepada Allah, Rasul dan mukmin ni sabit melalui nas Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasulnya dan juga mereka yang beriman. Al-wilayah atau wali ni ditarifkan dengan pelbagai-bagai bentuk, dengan pelbagai-bagai. Ada makna kepimpinan, ada makna pihak yang ditaati, ada makna pihak yang perlu disayangi, dan macam-macam lah. Kesimpulan dia nya terserah dengan hadis yang kita baca. Dalam banyak-banyak makna al-wilayah ni, iaitu kita kasih dan kita saja. Dan betul lah dengan hadis yang kita baca, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan pihak yang dia sayang. Lalu kita wajib menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kasih pada Allah. Dan kita juga sebut dah, kasih pada Allah ni sabit dengan nas Allah memerintahkan supaya kita turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Muhammad kepada masyarakat, kepada orang yang beriman, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, naklah kamu turut aku. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni miqyas mahabbatillah, indikator kepada kasih kepada Allah. Orang yang kasih pada Allah wajib kena ada sifat ittiba' Rasul. Orang yang kasih kepada Allah wajib turut Rasul. Wajib, mesti. Jadi hanya jadi satu indikator, miqyas, kayu pengukur. Orang yang kasih pada Allah, kita boleh tengok tahap turut ke tidak dia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang disebut supaya kasih pada Allah. Semua orang kalau kecek beragama kan, kasih pada Allah. Tapi tidak semua orang yang sebut kasih pada Allah tu disertai pula dengan ittiba' Rasul. Kata-kata dia membangkitkan supaya kita ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul makna apa? Ittaba' yattabi'uni, makna kut Melayu turut. Turut ni artinya kalau perbuatan fi'lu ala ma sabaqa,
ataupun fi'lu ala misalin sabiqin. Ittiba' ni erti dia kita buat berdasar kepada apa yang telah dibuat dah oleh Pak dulu. Ala misalin sabiqin, ada contoh. Buat ada contoh. Itu makna ittiba'. Jadi apabila kasih kepada Allah wajib ittiba'ur rasul, makna dia kita wajib kena buat apa yang dicontohi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dalam perkara ibadat, dalam perkara kehidupan ni kita tak sip cakap lah. Tu kita bebas fikir lagu mana untuk kita. Dalam agama kita bercakap ni wajib, mesti. Dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bukan setepak. Dalam Al-Quran Allah minta supaya dia turut ittabi' ma yuha ilaika min rabbika. Ittabi' ma yuha ilaika min rabbika. Wahai Muhammad, turut apa saja yang diberi wahyu kepada kamu daripada Tuhan kamu. Nabi Muhammad pun asalnya tu apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita umat Islam ni wajib turut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya nak sebut, kalau kita kasih kepada Allah mesti kita turut Nabi, khususnya dalam perkara ibadat. Kalau ada orang mari mendakwa dia kasih pada Allah, tiba-tiba tak ada dalam kehidupan dia, tak ada dalam pengajaran dia, tak ada dalam tindakan serta kesungguhan dia nak ittiba'ur rasul, bau kata. Bau. Kalau ni banyak menang orang-orang yang nampak macam sungguh nak ke agama, cakap kaum keluarga Nabi, menggelarkan diri nama Habib, menggelarkan tapi tak sungguh dengan apa yang diajar oleh Nabi, jauh daripada turut Nabi buat. Boleh royaklah contoh, mungkin kalau kita sebut sosoknya marah demo, tapi kita nak tegaskan bahawasanya ittiba'ur rasul ni midar wa miqyas mahabbatillah. Turut Nabi dan turut Rasul ni jadi indikator, jadi kayu pengukur kita kasih tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak terbaca sejarah lagu mana Tok Ali zaman dulu bersungguh untuk turut Nabi ni, pelik-pelik pelik nak makan, bukan setakat dalam melakukan ibadat, makan minum, sungguh lagi nak buat serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tu email tak si makan karbuza, marshmallow ke apa, marshmallow karbuza. Pasal apa? Pasal tak jumpa hadis Nabi makan lagu mana? Nabi makan lagu mana? Gitu sekali sungguh. Sebab tu disebut masing-masing mangkan dan mustannan falyas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang nak turut sunnah, nak turut pasti ke turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara pertama yang disebut panjang lebar adalah yang peringat semula ya. Perangat semula. Pasal minggu lepas hamba tak mari. Minggu lepas boleh aku lupa acak saja. Tu kari dengan kari Selasa baru tu email telefon kat ngori dah. Oh dia kata Rabu dah hari ni. Orang kata tak cekak nak mari. Minggu sebelum daripada tu tukar masa dengan muka pukul 10 berhenti, pukul 10.30 kena berhenti letih. Minggu ni berhenti kot ni, cuma tebih mari juga 3-4 kali sebentar Kuala Lumpur. Kita ni pergi ke kereta, kakek Kuala Lumpur balik, kakek balik. Jadi pertama
wajib kasih pada Allah. Kasih tu hal lagu mana? Ada kau ingat lebih banyak, ada kau hidup kubur, hidup teriak kubur, kalau nak sebut sesuatu lah. Ada kau perlu semaya, siapa pergi tak payah orang muka lain, poso sama, semaya sama, atau semuanya tak betul belaka, kecuali kalau kita mampu hari, itulah cara Nabi SAW. Itu betul. Banyak. Ada hadis salah satu rahtun ila Nabi SAW faqal ila azwajin Nabi faqal. Ada 3 orang mai temu bini Nabi. 3 orang ni mai temu isteri Rasulullah, tanya Nabi gimana, Nabi tak ada. Mai nak tanya ni lagu mana ibadat Nabi. Lalu isteri ya dah. Semaya ni berdiam-diam, salat wa qa'ada, sama wa aftara. Oh ya lah cara ibadat. Ka'annahum taqalluha. Disebut ketiga-tiga ni setelah diberitahu mengenai ibadat Nabi ni, taqalluha, atas sikit ni, sikit ke setengah ni. Patut ada pula fikiran atas sikit tak apalah, pasal qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dia fikiran macam-macam. Dia tak apa Nabi buat sikit pun pasal apa? Pasal Tuhan ampun dosa dia. Nabi ni kalau dosa pun Tuhan ampun belaka. Dan kitanya, maka kalau satu daripada hak 3 tu kata, inni sa'usalli wala arqudu, aku ni balik ni nak semaya malam pakai tak si tidur, nak semaya tak daripada petang dekat, nak semaya sapak ceruk. Wa ammal akhar, hak seorang lagi kata, inni sa'asum wala uftir, dia kata aku akan puasa, dia tak akan buka. Hak seorang lagi kata, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Hak yang ketiga kata, aku tak setuju tak sebini, nak sabar nak ya, nak astagfirullah gitu je. Kalau kerah pun astagfirullah, nak astagfirullah gitu je. La atazawwajun nisa. Apabila Nabi balik, isteri Nabi sebut benda ni pada Nabi. Conversation 3 orang ni, apa tu panggil conversation, percakapan. Qala ama wallahi inni la akhsakum billah. Nabi sebut cara dalam keadaan derah merah muka, demi Allah sesungguhnya akulah orang yang paling takut pada Allah nak banding dengan puan-puan pun. Akulah orang yang paling takut kepada Allah nak banding puan-puan ni. Amma ana fa usalli wa arqud. Aku kata Nabi semaya juga malam, dan aku juga tidur. Asum wa uftir. Aku juga puasa sunat, dan aku juga berbuka. Pada kata puasa tiap-tiap hari. Patu wa tazawwajun nisa, dan aku sedih nikah dengan tinon. Bersetubuh dengan tinon. Jadi dalam hadis ni terang-terang mana-mana orang yang mari mikir sendiri nak semaya. Contohnya tak ada semaya yang diajak oleh Nabi. Contoh ada orang duduk sahur semaya dengan anda satu wudu 40 tahun. Biasa dengar? Biasa dengar 40 tahun. Ahli majlis fatwa negeri tak cukup 10. Soho saya ni kau pakat puji ngajar dia tu semua orang pakat tengok belakang. Bahawa seorang tu email ni semaya dengan satu wudu 40 tahun. Logiknya pun dah akli wala nakli. Akal pun tak logik, nakli pun tak ada.
Hak otak pun tak boleh terima, hak main nah pun tak ada lah kata. Nah pun tak ada. Tidak kata Nabi ni semaya 40 tahun ke ataupun 39 tahun lebih dia tak ada. Tiap-tiap hari Nabi ambil semaya. Pada segi otak pula, tak kata berok, tak kata pecing. Betul kan? Bapa dia tubik juga ni. Pasal tak ada dalam otak dia ni fikir ittiba'ur rasul. Ikut kata orang kata terima belaka. Royak lah pelik gapo pun yastakhifuna al-aqla. Membodoh ke otak. Dia bodoh ada juga orang dia dengar dia ngajak pun bodoh. Kita ngaji sunnah tak boleh terima, tak boleh terima. Kalau ada bukti, ada nah, kita royak. Tak ada nah, kita pakai tak senyap. Pasal apa? Orang yang memetikkan dalil ittiba' rasul, dia tidak akan sama sekali mereka benda walaupun nasabah. Pasal apa? Pasal sensus perasaan dia tu untuk apa-apa pun mari bukti, mari dalil. Amba tengok tu, cari kita apa kena kotak leban ni, walaupun ahli majlis petua pun tak faham bahasa Arab, bahasa bodoh. Tulis bahasa Arab kan salla as-salawatil khams fil yawmi wal laylah biwudu'in wahidin di muddat 40 sana. Dalam bahasa Arabnya bunyi lagu tu email ni semaya 5 waktu sehari semalam untuk tempoh 40 tahun dengan satu waktu. Maknanya wudu sekali ambil sehari. Bangun belum pada subuh, berok kecing-kecing, siap berok siap kecing, ambil air semaya subuh. Pada jaga-jaga boleh semaya zuhur, dia jaga-jaga boleh semaya asar, dia jaga-jaga boleh semaya maghrib, dia jaga-jaga boleh semaya isya. Lepas pada semaya isya tu dia tidur, dia subuh dengan bini, batal lah semayanya. Dia buat lagu tu 40 tahun. Dia perhasa wudu 40 tahun. Lepas jadi alim bila tua kok kenapa tu ni? Asal no tak bisa. Ni dari segi nahnya Nabi ni wa tazawwajun nisa. Siapa-siapa dia apa, marilah contoh. Mari ngajar 400 rakaat semalam ni. Ada biasanya. Biasa ada. 400 rakaat semalam ni. Tamu sekali dari segi nas tak ada. Warok-warok Nabi, takut-takut Nabi pada Allah pun. Maka yazidu ala 11 rakaat fi Ramadan atau ghair Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, dia cukup tahu mengenai ahwal manziliyah, dia panggil mengenai keadaan rumah Nabi. Dia lah paling banyak meriwayatkan hadis mengenai dalam rumah, kecil dalam rumah lagu mana, tidur lagu mana, termasuk dalam melakukan ibadah. Aisyah kata Nabi tak lebih daripada 11 rakaat, sama ada dari bulan puasa ataupun luar daripada bulan Ramadan. Tiba-tiba mumai royak 400 rakaat ni mari tuan. Bawa tidur tiap-tiap malam 400 rakaat ni. Tak tahu kita tak semaya. Dia orang semaya. Lebih lotek bangun duduk padang hotu pun nak paling kurang 10 jam dapat terkait. Tak ada baca lagi nak bangun duduk rokok kian dia. Sorkaan semenit tak cukup. Sorkaan ni nak bangun sekali dengan duduk, sekali kita tak cukup semenit. Maknanya kalau satu salat tu 2 rakaat sekali dengan tahiyat, paling kurang kena 5 minit. Paling kurang cepat pelajar pun 5 minit. Kalau sejam baru 24 rakaat. 10 jam baru 240 rakaat. Enggak, yang malas start pukul 9 kira lepas isya. Pukul 9 sampai pukul ni subuh dah. Begitu kan ni 9 jam, 10 jam baru tubik 240 rakaat. Pak mari mana lagi tu tubik 190 rakaat lagi tu.
Tidakkah yastakhif, membodohkan otak? Pasal pembodoh pasal tak ada satu sikap ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa kasih kepada Allah boleh dengan cara dia fikir. Dia fikir, mari orang ni 400, mari orang lagi 410. Lebih banyak pada kawan tu. Mari orang ni 500, orang tu tak meriburkan dan sebagainya. Jadi amun sebut ingat molek lah. Agama jadi bernilai, jadi berharga apabila kita mampu turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang baca tadi terai-terai. Wa man raghiba hadhihi sunnati wa man ba'an sunnati falaysa minni. Banyak lagi hadis-hadis menunjukkan sunnah yang diajar oleh Nabi wajib kita turut, khususnya dalam perkara yang kita panggil ibadat. Barulah kita jadi orang yang hubbullahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita sebut juga 2-3 minggu terakhir ni mengenai mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatul Rasul ni dua aspek yang disebut sama. Iqtida. Kita bagi dua dalam bab ibadat, yang kedua lagi dalam bab kehidupan. Panjang lebar dah kita sebut benda-benda yang cukup paut dengan dia ni. Dalam bab ibadat ni pun ajaran Nabi ni tidak terlalu rigid, orang putih panggil, tidak terlalu rigid. Dia ada yang Arab panggil rukhsah, dia ada kelonggaran. Contohnya semaya ni azimah, wajib kena semaya, wajib semaya. Cara semaya tu tidak rigid, boleh duduk. Kalau orang yang mampu duduk cacat, tak mampu duduk cacat, boleh duduk atas kursi, boleh duduk, boleh tidur, dan ada macam-macam pilihan. Masa di rumah, semasa duduk kapur ni semaya 4 rakaat. Dalam musafir berdua. Semua ni kita mengaji dalam konteks yang memberi kemudahan kepada manusia berumat Islam untuk turut ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak kata siapa pun tak mampu amun nak turut. Dah. Semaya asalnya 2 rakaat. Ala asli fi salah rakaatain. ثم زيدت في السفر وأقرت في الحضر، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. Asalnya 2 rakaat. Dan nampak tenang, dan nampak tenang, dah tak ada masalah apa-apa, tambah jadi 4. Tapi dikekalkan dalam perjalanan ni. Dan masa musafir boleh sembahyang dua lagi. Banyak kesemuanya berbuat pada kita bahawasanya kita penganut agama Islam ni mampu untuk turut ajaran. Jangan bakit kata tak nak turut. Ada pilihan. Dan akhirnya sebut wajib kita kasih kepada orang mukmin. Wajib kasih kepada orang mukmin. Wajib, tidak sunat. Kasih kepada orang mukmin ni boleh kita bagi dua, dalam 2 aspek. Pertamanya membina sikap kita kepada orang mukmin. Sikap Allah sebut, Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ni sikap ni apa dia? Orang lain panggil pendirian. Gapo patut kita kata kepada orang mukmin? Ni kena betul semula ni, khususnya masa pilihan raya pun ni ramai penuh otak orang sunat. Jadi penuh otak. Lebih baik orang kafir berintegriti daripada orang Islam kalau terkerasi. Begitu kan? Patut ada 3 hari kocok,
Pas tarik balik orang malu kau orang. Main warna mikir lagu tu. Kerana ijtihad salahmu terpenuh 2 tahun negara. Orang Sunda tak biasa terlibat dengan parti politik, tak biasa terlibat dengan politik. Pandang kecek buat politik. Bagi kau orang kecek lah. Gak tua-tua pun kata pergi kecek orang yang pandang. Jangan ya. Nak masa pandang kecek ni. Penuh. Sedangkan Allah sebut wala abdu mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum. Seorang hamba yang beriman, hamba, bukan orang merdeka. Hamba ni baik kata. Dia dimiliki, boleh dijual beli. Itu hamba. Dia tidak memiliki diri dia. Ini hamba. Diri dia dimiliki oleh orang lain. Tu dia suruh, wajib dia kena buat kerja. Kewajipan agama separuh, tidak sepenuh. Tu dia boleh jual. Kalau tak sih, Allah kata wala abdu mu'minun, seorang hamba yang tarah gitu, kalau dia beriman khairun, jauh lebih baik min musyrikin, daripada li guaing walau a'jabakum, sekalipun lebih baik kamu berasa kagum ke dia. Tapi musuh duduk mana mikir masa pilihan raya tu menyebabkan pun habis waktu orang. Nah, Allah sebut dalam Quran, tidak ayat yang berkata walau a'jabakum, sekalipun mukagum kau itu penuh integriti, bijak, cerdik, pandai, nak banding seorang hamba yang dia dimiliki oleh orang lain. Jauh lebih baik hamba tu daripada orang musyrik. Tiba-tiba mari buat fatwa, mari bercakap atas nama sunnah, berbaik seorang kafir. Kita menyokong Tommy Thomas Gok ni tak ada apa satu pun jangan habis. Lepas tu terbuka pula. Mari kita pakat tolak. Jadi dua, tak ada masa 2 hari. Kalau ibarat ngeri ayah tak ada panas punggung. Nak tertakut mana? Ini kenapa dengan sikap terhadap orang mukmin ni kena jelas. Habis itulah amat sebut dah contoh. Sebagai benda kita dipahami dengan baik sunnah, kita faham benar-benar, kita wajib juga memahamkan sahabat kita benar. Ini benda pertama yang kita nak ada pada sahabat kita. Kalau kita gembira, kita berasa mujur Allah Ta'ala beri pahaman sunnah pada kita, maka kita juga kena berasa mujur pahaman ni ada pada sahabat kita. Lalu kena royak lah dia. Al-mu'minun sini innama waliyukumullah wa rasulul ladzina amanu sini iman ar-rasul, iaitu mereka yang beriman sebagaimana rasul beriman, sebagaimana as-salafus salih beriman. Bukan iman yang baca dalam kitab tu, hok mari dak rajak yang dimaksud dengan ahli sunnah ni ialah cabut sombong ni. Tak senang. Yang bukan maksudkan iman sini sebagaimana setengah-setengah ustaz-ustaz ada mengajar ni, jadi maksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah ni Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Oh sungguh muntah sawah Asy'ariyah. Boboh gak sebagaimana berimannya Nabi, sebagaimana iman salafus salih, sahabat-sahabat. Pasal apa? Hak ni hak radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang hidup sama Nabi ni lah ya Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ni diredha oleh Allah dan juga mereka meredai Allah. Soholah Asy'ariyah Maturidiyah pun tak ada satu nah perkataanmu tu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dok tetek sikit Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah tak ada langsung semangat nak sebut sebagaimana berimannya Rasul, sebagaimana berimannya as-salafus salih. Kita dok biarlah kata terkeluar Wahabi tak Wahabi pun, kita beriman amanna kama amana Rasul. Kita beriman sebagaimana Rasul beriman. Sebagaimana as-salafus salih beriman. Nampak tu dah? Tu dia. Jadi benda yang pertama kita kena
pastikan membina sikap yang benar terhadap sahabat kita. Sikap ni pertamanya kita nak sebagaimana kita ni faham sunnah, faham iman sebagaimana imanul rasul. Kita nak sahabat kita, orang hak kerja kali kita, nak waris-waris kita, nak anak bini kita, orang kampung kita, sayang anak kita, kita duk buat sekali juga beriman sebagaimana beriman kita. Dan benda ni disebut oleh Nabi, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa i'talafat wa ma tanakara ikhtalafat. Kita ni jumpa dah dalam alamul arwah dulu. Ni pokok kita ni jumpa dah. Mari atas muka bumi ni katanya Nabi, ma ta'arafa, hak kita dah atas masa alamul arwah dulu dah bertemu dah. Mari atas muka bumi ni i'talafat, boleh duduk sekali. Jadi sama-sama sono. Boleh kecek tu lah. Kecek berjanji tak apa. Cuba temu tak belakang ni ada 10 minit mataga. Mataga wa ma tanakara ikhtalafat. Ha mana tak belakang ni atau muka bumi jadi bala. Bala ya pagi bala, petang bala. Siang bala. Padahal sekapung, padahal sepati, padahal sama-sama ni, sama-sama buat. Nah itu kan. Pasal pun dulu pun nak tanakar dah. Mari atas muka bumi ni ikhtalafat. Kita ni pembina sikap yang betul. Patulah disebut disusuli dengan pelbagai-bagai perkara yang boleh mampu dibuat untuk menimbulkan kasih sayang. Disebut la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak beriman sehingga kamu berkasih sayang. Wala tahabu hatta tahadu. Tak boleh nak kasih sayang sehingga badi hadiah. Amba sebut dulu. Pak kita payah belakang ni nak hadiah-hadiah ni. Pak kita ni kedekut manusia ni. Kedekut tajuk. Tak ada sifat nak memberi. Penyajian lebih pun tak beri korang. Tak timbul dah kasih sayang. Zaman Nabi ada sebutir awak tamat. Nak makan ke dia lagi hati. Nak beri korang lagi nak ke mana? Nabi takun nara walau bisyikki tamratin. Jadikanlah pendidik pada neraka walaupun yang sebelah watama. Kita penyajian nak belanja air orang susah. TO yang sama dah. Mari rumah kena pergi kedai tu betul-betul bawa cukup-cukup piti. Takut kena belanja kau orang. Ajar jadikan jus bakhil. Dalam Quran banyak. Sajannibul atqal ladzi yu'ti mahu yatazakka. Allah akan jauhkan dengan aku daripada orang yu'ti malahu, sentiasa memberi itu dia. Yatazakka untuk membersihkan diri. Dia ada waktu salah dengan anak, dengan bini, dengan saya, dia banyak menerima panggil orang makan waktu bui. Tak ada pak kita berlaku. Tak ada payah. Kita tidak berlaku ihda ni lah menyebabkan tak adanya kasih saja. Bila nak pergi makan nanti nak sore ngati mas papa dah mati. Apa mati sungguh. Tak suruh ngajak agama je sungguh. Agama aja. Dulu sahabat Nabi, in aradta malan unasifuhu laka. Apabila Nabi pergi ke Madinah, sahabat-sahabat ni pergi ke Madinah, orang mana kata apa kepada Mekah? In aradta malan, kalau mun harta unasifuhu laka, kita bagi dua, mau separuh akan separuh. Ada sikap tu kita. Kalau nak bini aku cerah seorang yang menikah dengan bini aku, Abdurrahman bin Auf, qala dullani ila suq. Tak apalah, mau aku kedai mana. Fatajab akhir dia pergi nego, aku jadi tu salah seorang muliani terkaya. Banyak lagi lah hadis-hadis yang menunjukkan ihda. Kita juga sebut al-musaharah. Al-musaharah menimbulkan saya ni jadi keluarga, jadikan menatu, jadikan tok tua. Kita buat contoh macam mana Nabi jadikan Abu Bakar tok tua dia.
jadi ke Umar tu tua dia, jadi ke Ali menantu dia, jadi ke Osman menantu dia, mati seorang menikah ke pula. Semua ni dalam konteks nak supaya kasih saya di samping ziarah menziarah banyak lagi lah kau lain. Ya betulnya nak jadi kasih saya sama ibu ni pertama wak sikap yang benar, yang kedua praktik ke beberapa perkara. Habis pak kita tak sikap betul-betul dah. Sikap jadi buruk sangka pada orang berini. Kita nampak lemah dia, kita nampak hak masalah dia, kita nampak hak lemah, hak kurang dia, kita tak nampak lebih dia. Gapo lebih orang berini ni? Iman dia tak lebihnya. Hak lain bambu sing masa dia dah bekerja membatu. Kalau jual minyak atas tu tanggung bau sedap. Tak tahu kan nak beratus-ratus orang nak jual minyak atas belakang. Sebutir Kelantan daripada Japarawah seorang tu dah jual minyak atas. Kita dah kira halmuh dia. Jadi tak ada kasih sayang. Habis tu dia sebut wa ahsinuz dhanna hatta yatabayyana al-asya. Kedah berkawan ni kita kena suka baik dulu kau. Sahabat kita sehinggalah terang dan nyata. Sebaliknya ni dok kita mula dengan prejudice, kita mula dengan tak betul, mula dengan ni berlaku ni. Lebih baik nak jual Islam, jual parti Islam, hak je tajrih orang yang minat agama juga tak ada, tak orang mengerti. Dan sebagainya. Itulah mula tadi, itulah menyebabkan tidak ada jadi kita panggil kasih saya. Ni tiga perkara yang amat sebut dah. Meruninya kau habis masuk pula dah. Sudah kita nak cepat habis masuk dah. Meruni kita ambil satu hadis ni. Hadis keseterusnya, hadis ke nombor 9, al-khamru jama'ul ism. Arak kata Nabi jadi tepat timurnya segala dosa. Al-khamru, arak. Pak kita panggil arak. Arak ni kalau sebut orang Melayu sebut kan nampak orang air tu lah. Sebenarnya apa sahaja yang kullu ma khamara al-aqla wa ghattahu. Tarikh arak ni kullu ma khamara al-aqla wa ghattahu. Setiap apa yang akal tak boleh berfungsi, tutup akal kita, panggil arak lah. Nak kata gua akal ni gapo sifat bagi akal? Sifat bagi akal ni orang Melayu pun tak ada bahasa. Kalau mata tengok dia kata kan, nampak, telinga kita dengar. Orang Melayu ni akal ni boleh terjemahkan faham ataupun fikir sifat dia. Cuma orang Melayu kadang-kadang guna juga perkataan nampak. Cikgu matematik ngajar 2 kali 2 pak, baru 2 kali 2 kau tolak kita campur mari. Bertanya nampak, bertanya nak murid tak nampak. Padahal tulis saya tu nampak tu, tapi apa dia tanya nampak? Gelak katanya Said. Tak nampak apa gelak. Mata tak nampak dah. Fikir dia tu tak nampak. Akal ni amukan tepat mengadil segala maklumat. Maklumat ni Tuhan buat kita ni melalui 2. Satu mata, yang kedua telinga. Kita tengok, kita berhenti. Kita dengar, kita berhenti. Pada tu dia ada kemas sikit lagi melalui panca indera. Panca indera ni dalam bahasa Urdu 5 anggota. Lidah, tangan, kaki. Ni pun cuma ni secondary. Panca indera ni di secondary. Mula-mulanya kita akan guna mata, kita akan guna telinga.
Kalau mata dengan telinga tu tak dapat diputuskan oleh akal, kita akan minta tolong tambahan tu. Kita rabah dengan tangan pula. Begitu kan? Tak pandai rabah tangan, kita siung dengan hidung. Tak kucing. Dia rabah kau gapo. Ini biasa berlaku pada orang kita hari ni. Ataupun kita Allah pergi dengan kaki. Kalau jenis masing-masing, kita boleh dah. Bapak tu fikiran kita ni hak yakin adul, fikiran kita pula akal. Itu dipanggil betul inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah sebut sesungguhnya pendengar dan penglihatan wal fuad, kemudian kita panggil fuad, hati kecil, akan ditanya. Sebab itulah seorang manusia walayazubillah lahir dekat dia buta, telinga tak dengar, tak kecedik budak ni. Pasal apa? Otak dia nak berfungsi tak boleh. Nak royak, telinga dia tuli. Nak tunjuk, telinga dia, mata dia tak nampak. Jadi macam tu lah. Budak mati minum susu. Ya, orang ni mata nak buta, telinga tuli. Dia jauh duduk kecek kedai kopi, anak mamak malam mati terlekat susu. Dia dengar tak dengar gapo? Dia kata mati. Tanya gapo susu ni? Terjadi nak Sarah sebutin kedai kopi Sarah. Tak payah pasal dah. Ni mata susu ni gak putih. Ada yang putih, putih hingga apa? Boleh tanya tengok putih. Kita boleh beza putih hijau pasal mata kita nak apa? Putih, oh ya putih, putih tak. Agak-agak dalam saya putih macam aso putih. Aso tu apa? Jangan royak kecil banyak tu. Setengah jar nak Sarah kita tak jumpa cari jawab. Kau ini ada pada kita. Ambil tangan dia apa? Ni dia kata asal aku nyasol. Dia buat dah tak setahun ni bukan setakat bodoh. Orang tua mati kalau kami. Orang tua pun mati kalau kami. Kena tunjuk dengan tangan ni baru dia tahu. Tu putih. Nak putih asal. Nak susu. Pasal apa? Pasal mata tak nampak tu. Allah sebut inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi akal ni Allah SWT buat untuk mengadun maklumat, memutuskan dan mengarah untuk dibuat tindakan oleh anggota lain. Dia perlu ada maklumat. Maklumat ada tu dia ada ke dalam akal. Kemudian akal tu putuskan. Bahawa putus dia arah anggota lain. Kaki gi lah kaki. Tangan buat, tak buat lah tangan. Dan ianya menjadi unsur utama beragama. Al-aqlu ni unsur agama. Allah waktu Al-Quran melalui malaikat, nabi-nabi dia bawa, mari hinggap di akal manusia. Mari hinggap di akal. Habis tu Quran sebut afala tatadabbar, afala tadhakkar, la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun, semuanya merujuk kepada akal. Kalau kita mengaji fiqh agak akil balik. Mukallaf ni apa? Akil berakal, balik cukup. Balik tu pun merujuk pada akal lah. Banyak dalam Al-Quran wabtalul yatama hatta idza balagun nikah itta rushdahum, merujuk pada akal ni. Lalu wajib manusia kena jaga akal. Sebanyak mana perkara yang menyebabkan penuh akal ni tak berfungsi akal,
tak berkongsi maknanya, tak terima maklumat tak boleh, nak mengada maklumat tak boleh, nak wiarah tak boleh, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai haram. Kalau berbentuk makanan dan minuman, maka makanan dan minuman tersebut tu haram. Kalau berbentuk perbuatan, perbuatan itu adalah haram. Perbuatan ada makanan serta minuman, ia boleh menyebabkan akal tak berfungsi. Lalu dalam banyak-banyaknya ialah arak. Pasal tarikh arak ni, kullu ma khamara al-aql, apa sahaja menyebabkan akal jadi bunuh, waratahu datutu, tak nampak, maka adalah dipanggil arak. Pak kita ni arak belakang tu ketung tak ketung tu, ketung apa saja boleh membuatkan orang kita panggil mabuk, atau perilakan. Perilakan ni macam-macam. Kadang-kadang agama pun asal perilakan aja, ada semaya jadi batal. Sama ada ilaka kerana kita makan ubat ya, jadi merik kita makan ubat. Contohnya panggil overdose ataupun silap, batal semaya. Kalau sengaja makan ubat dah tu sengaja makan kerana menghilangkan akal, juga haram. Dah apa-apa saja lah makan lah. Yang banyak-banyak makan ni, ia boleh dipakai akal. Lalu Nabi SAW menyatakan arak ni pertama hukum haram minum, yang kedua wajib taubat orang minum, yang ketiga dosa besar orang minum, dan yang ketiga yang keempat yang kelima, dalam banyak-banyak Nabi sebutnya arak ni jama'ul ism, ia jadi pucuk kepada semua dosa. Dia langkah boleh berzina, tak khabar dah bini ke, tak khabar dah bini orang bini kita dia tak ada akal, boleh membunuh, tak khabar dah kesan bunuh orang ni 302 3 berapa tak ada, itu boleh membunuh, boleh berzina, boleh rogum mak, boleh bunuh mak. Pasal apa? Pasal ilangkah kih minum, kih makan, apa saja. Jadi Nabi SAW menggambarkan dalam hadis ini al-khamru jama'. Ada lain disebut ummul fawahish. Arak ni ummul fawahish, mak segala jahat. Mari dia jahat. Macam-macam lah cerita, apa tak cakap yang cerita-cerita yang disebut ia penuh berlaku pada manusia kih minum arak. Ada cerita masyhur, ada cerita tidak masyhur, tapi yang pentingnya minum arak boleh menyebabkan bunuh, boleh menyebabkan zina, boleh menyebabkan buat apa saja. Kerana akal dia tidak berfungsi. Pak kita ni bunuh taklah mana rasanya, nyetepuh dengan kereta, bawa kereta dalam keadaan mampu. Motor buat pelik tu Malaysia ni, isap rokok tak boleh, haram. Minum arak boleh. Amanya sebut apa-apa sekalipun lah dalam agama, apa-apa perpak kita ni banyaklah kena bilang arak hok nama arak bok tu, satu hal hok ya tidak dijenama ke sebagai, tapi juga membuat kehilangan juga dia haram. Tak kira lah apa-apa sekali berlaku sekali orang pergi ke syahalat terlebar dia ni, terlebar cerita sungguh. Orang kampung darat nak anak dia mengaji ITM syahalat dulu. ITM ni kan di syahalat je ada je. Naik bah tapak tu masuk ke Cina, dia tak tahu nak baca apa, masuk ke Cina. Cina tanya mau minum apa, mau minum apa. Orang pahal saya ni dia kakak kerana sebut lah mana saya nak saya sebut lah, kerana sebut lah
Mana lo ni baru nak berehat, tak seminggu lagi kita check lagi. Mutih ni jalan ni, terlenggok ni. Jadi Cina tu depan nak kasbok. Lagi kasbok. Hampuih mulut. Cak baju cak seluar. Tobat tak seminggu dah dia kata. Bawa tanya minum gapo. Tahu dia kata Cina tu wahai kita pakai minum. Orang yang waras fikir kan, orang yang waras fikir kan, tak cocok dengan aku. Tak cocok. Orang yang tak waras fikir kan, tak waras fikir kan ni tamu turun nafsu. Orang ada minum lagu kampung baik, ada bandar baik ni turun nafsu. Yang kedua malas. Ada orang rajin kita makan dadah. Oh, jenis-jenis malah belakang makan dadah tu. Banyak tiga orang yang fikir dia lebih daripada kemampuan. Fikir dia lebih daripada kemampuan. Dia nak banyak pitih, nak banyak pitih, kemampuan kedua dia tak ada. Hak ni dia makan yaba kok siap panggil. Kuda tu lah, tu nyelok cak tu mudah tu. Boleh bawa daripada Bangkok sampai ke Tabar ni 18 jam tak berhenti. Jadi Islam semua ni canggih dengan keadaan Islam. Islam ajar kita ni supaya bertanggungjawab terhadap diri kita. Kalau kita kerja apa padat dengan kita, jangan sampai perikat. Kalau nak fikir, jangan buat tolu. Nak lebih jangan buat tolu, jangan buat taktik tolu. Kalau kapur dia ada satu taktik tolu. Gini noreh kita, noreh lah. Dia tanya mana kenapa noreh sikit yang masa jual banyak. Noreh tu macam sekak gitu je. Aku pun noreh sekak juga. Jual beli 30 riyal, 40 riyal. Boleh 100. Oh dah kita kena main taktik. Kaki royak taktik royak aku tak royak orang lain. Dia kata masuk kita toreh. Toreh kita. Masuk kita kutik orang. Lagu tu tadi. Betul lah boleh. Otak yang waras tak boleh terima benda-benda yang memabukkan ni. Kalau ada orang makan minum sama ada pertama dia tak ada agama. Orang yang tak ada agama ni, iaitu orang tidak berislam, orang yang tidak pandai menilai penduduk ke otak dia. Sebab itu bagi dia minum arak ni adalah sebagai refresh. Kan? Bagi tak betul. Minum arak ni bagi dia boleh menyegar kita benda mengapu ya. Kalau lama kau teruk, dia jadi pemabuk, dia jadi edik apa? Edik ni apa kat Melayu? Ketagih. Bahagia blok tagih tak pandai dengan dosa sikit tambah dosa, akhirnya jadi melampau, jadilah sebagaimana duk berlaku lah ni. Bawa kereta bunuh orang. Ataupun jenis kerana apa? Kerana nak lebih luar daripada kemampuan. Lalu akhirnya kalau jenis makan dadah, gapo jadi akhirnya? Mungkin mula dengan betul boleh kerja kuat, boleh kerja lebih pada orang lain, tapi akhirnya jadi penagih, akhirnya nyakit, akhirnya mampu dah kada tidak beriman, tidak ada khair. Sebab tu dah Islam tak awal untuk jaga fikiran, kerana fikiran ni asas kepada kehidupan manusia. Manusia beragama dengan fikiran. Tak ada artinya la ilaha illallah, tidak ada artinya tauhid, tidak ada artinya Quran kalau fikiran kita merah. Kalau fikiran kita tak betul tafsir. Kerana Quran itu mari tiung dengan fikiran. Bukan setengah-setengah ulama sebut ilmu secopok fikiran kena ada segata. Kenapa? Nak wis tabih itu. Dan memang kita akui orang sunnah kita ni ngaji sikit je. Ngaji sikit baru kenal ya sunnah. Kecil lebih pada ta'li sunnah dah. Berdoa ke semua perkara. Kita tak siap pakai ta'li, kita pakai Quran dan hadis. Banyaklah kata-kata yang betul kamu ni.
Guna fikir pula. Sebab tolong ulama tersebut, ilmu ada 3 jenis, 3 ilmu. Satu Quran dan hadis. Yang kedua istinbat ulama dari malakah, kemampuan untuk memahami Quran hadis, dan juga apa yang diistinbatkan ulama. Jangan pandai remeh istinbat ulama khusus dalam perkara ijtihad. Jangan mentah kita nak sunuh ni pakai nak tolak ada ta'li dalam perkara ijtihad. Ada perkara ijtihad ni kena pakai orang ulama dengan asas yang kukuh. Ijtihad ulama buat ni kerana asas yang kukuh, bukan nak turut perasaan ada. Siapa fikir Dr. Quran tu ada apa yang jadi khilaf-khilaf ni? Anda tu baru ni hamba 2 minggu lepas, anda seorang hamba Allah. Ada kita nak Quran, kita nak ada kata apa khilaf-khilaf. Cara dia nanya tu macam nak balas dengan kita. Hamba kata khilaf ni mari daripada Quran. Balik Quran banyak kau yang disebut, kata-kata disebut, memang akan berlaku khilaf. Misal contoh hamba sebut nakah, kata qurub, semua ni perkataan yang menyebabkan beza ulama. Baguslah. Pasal apa? Pasal keluasan dia kelapangan agama. Jangan anggap benda yang halal dalam mazhab kita ada juga dalam mazhab lain. Kenapa? Kerana mazhab lain mungkin kata halal. Jangan kata batal dalam mazhab kita jadi batal mazhab lain. Pasal mazhab kita kata batal, mazhab lain lagi batal. Macam Imam Ismail di Mekah. Kalau turut mazhab Spain pakai tosoh belakang orang tawah. Dia macam setuh jatuh. Itu pakai mazhab lain. Dan kita anggap perbezaan mazhab itu sebahagian daripada keluasan agama. Semuanya ini menunjukkan bahasanya perlu jaga akal dan pemikiran. Jangan buat mudah dalam bab kalau makan minum, sebagaimana jangan buat mudah juga dalam keadaan beragama. Ada benda contoh dalam bab bid'ah, tak boleh nak pakai otak. Dalam bab sunnah, tapi dalam perkara ijtihad banyak lagi benda ya kata khotih dalam kehidupan ni juga perlu pada ijtihad tu alim. Kadang-kadang cerdik dah, tapi tak saing orang jadi bodoh juga hidup kita ni. Dia ngajinya doktor PhD dah. Dua 3 hari lepas ada seorang doktor mengajar di Universiti Tun Hussein Muar ke mana? Okey, lepas tu Pak ngaji di London. Salapi lah sono. Macam kamu apa dia kata dia tu jadi duduk sekali tokoh Muhyiddin Yassin. Tidak kau ustaz tahu ni khianat punya. Ya gomah hamba parok lah. Hamba tak perhatian telefon. Kata bapa ya doktor kata gini. Dia kata muka tak boleh majoriti kami dia Yassin. Kata tahu bagaimana tak boleh. Tu data Dr. Mahathir tu yang boleh 114 dia tu. Tu yang semua doktor. Tu yang semua doktor. Kata doktor tahu Dr. Mahathir jadi budak siapa ketua nama Pulau dia nipu. Tu jadi tak ada jarah lagi nipu. Boleh percaya ke Mahathir. Faham doktor waktu apa? Pasal top side. Bahasa cidik sore. The bonded professor. Profesor tertutup macam bed tertutup. Pegang apa cidik kita? Otak perlu. Dia untuk mengembangkan otak ni baca Quran, baca hadis satu hal. Bersaing bersatu hal. Tahu maklumat semasa bersatu hal. Faham apa kira dia. Kira. Oh gitu, pasti dia tipu. Kata memang hidup yang nipu semua kata. Bila dia berimej kata. Hanya berimej tak nipu ni. Nabi SAW qila ya Rasulullah ayakunul mu'minu jabanan. Orang tanya Rasulullah, adakah orang mukmin ni boleh jadi penakut baik, jadi lari masa bat, masa gocoh lari. Qala na'am, Nabi kata memang orang mukmin ada penakut. Oh bahasa ini penakut jangan. Besok saya ni besok nak tunjuk perasaan tu tak ada apa satu dia tu pucat dah dekat boleh tu pucat dah dia kata apa tak pucat boleh tak penat boleh tanya dah lagi dia pucat dah
Amo pun sopoh tua poli. Amo kata syaitan yang tak muka. Ngasa kena itu. Senyap dia kata mana? Ni dok nak kau pai. Tapi dia tetap beriman. Pasal Nabi kata, apabila ditanya ayakunul mu'minu jabanan, qala na'am. Ada orang tanya Rasulullah, ada orang mukmin ni penakut, pengecut? Nabi kata ada. Qila ayakunul mu'minu bakhilan. Orang tanya lagi Rasulullah, ada ke orang mukmin ni kedeku? Kedeku pai. Kedeku lah kedeku. Kanyus makin cus. Dia bahasa Urdu, kanyus ni kedeku. Makin cus ni maki ni lalak. Peruh lalak untuk minum. Lalak tak ada ke satu dah ke lalak tu. Dia peruh lalak tu. Itu dah istilah bahasa Urdu. Kalau kita katakan diri. Nabi kata tapi apabila tanya qila ayakunul mu'minu kazzaban, adakah orang mukmin itu pembohong? Qala la. Nabi kata tak, never. Tidak ada orang mukmin pembohong. Kalau dia bohong, dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, dia tak akan bohong. Nampak dah? Tapi pasal otak digarap dengan baik, percaya boleh kalau itu tulis 1:14. Pak Pulak tu ambil satu istilah, not my prime minister. Ada apa salafi sunnah kita dah 2 kali bodoh. Ini kena cerdik buat kita. Jangan minum air. Jangan sokong PH. Cerdik selalu. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan ke? Ada soalan? Ada seminit lagi. Kuat dua slide. Ya. Sertifikasi itu bukan tu. Dari senin lah. Dia kata pasal apa tak negara Jepun maju. Kenapa tak boleh ada? So ada soalan, ada kata jejak akhir tadi. Pasal kata ni. So yang kedua nya, lalu ada main istilah jana. Jana. Jadi soalan. Dari segi gambar ni, maksud jana dari segi politik jana ke mana? Kalau nak kait kepada agama. Ada 2 soalan. Soalan pertama, siapa dia tahu nama Tino pelik tu. Dia kata orang Jepun minum arak pun maju. Adakah boleh menjejaskan akidah? Memang menghalalkan benda haram ni kafir. Gunalah bahasa apa-apa sekalipun, gambar cakap kita menghalalkan benda haram. Sama ada dalam bentuk statement arak tu halal. Apa salahnya minum arak? Ni dia panggil khabar. Ataupun dalam bentuk agiun, macam nak lawan. Minum arak pun halal, majlis betul lah. Mana nak membolehkan arak dia minum. Minum sendiri itu dah besar. Ya beza tu dah. Perbuatan meminum arak tu minal kabair, tapi menghalalkan arak tu boleh menyebabkan kufur. Ya lain tu. Kena beza tu. Melakukan benda-benda yang diharamkan oleh agama ataupun meninggalkan benda-benda yang diwajibkan oleh agama adalah dosa besar. Irtikabul kabair. Tetapi menghalalkan perbuatan yang diharamkan adalah menyebabkan kufur. Itu 2 benda yang berbeza. Bagi hamba lah, kalau dia faham dengan baik ajaran agama dan secara sukarela dia kata memang kufur lah. Cuma kitanya secara personal tak boleh nak kata dia kufur. Sehingga kita tahu, pertama 3 perkara dah. Seseorang kita tak boleh nak kata dia ni kafir ataupun dia ni keluar daripada agama kecuali dia telah lalu 3 peringkat. Peringkat pertama, dia memahami sesuatu tu dengan jelas kedudukannya dalam agama. Mana kita kena royak ke dia minum arak ni haram, dosa besar, menghalalkan arak dia ni boleh menyebabkan kafir.
Dia kena tahu waktu dulu. Boleh. Yang kedua, dia kata dalam keadaan dia sedar sekitar sukarela. Pasal ada juga kadang-kadang kata tak sedar ataupun dipaksa. Paksa ni kadang-kadang ialah disebut oleh ulama, paksa ni ada dua jenis, mulja' dengan ghairu mulja'. Mulja' ni iaitu paksa siapa ke anggota akan terjejas. Hak ni boleh kata gajuh rimak pun, walau bi kalimatin mukaffiratin wa qalbuhu mutma'innun bil iman, wa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Hak ni ikrah mulja' dalam bahasa, dalam kaedah fiqh. Kalau tak kata, orang bunuh kita. Kalau tak kata, nyekerak tangan kita. Hak kata gila tak jadi kafir. Cuma kalau tidak mulja', tu balak dia kalau kita ahli. Jadi pertama dia faham dengan baik perbuatan tersebut adalah boleh menyebabkan kufur. Perkataan tersebut. Yang keduanya dia pergi kata secara sukarela. Berapa dah kita? Dua. Yang ketiga ke apa tak ingat dah. Dua tu ke tiga tu lah. Dua tiga gitulah. Yang pentingnya dia faham, lepas tu dia kata secara sukarela, barulah kita boleh kata. Dia perlu dikata ke dia, kata-kata dia boleh nyebabkan, perlu diminta taubat, wa ustutiba, minta taubat. Tak juga baru boleh kata. Jadi Siti Kasim ni hamba tak tahulah setahu mana faham agama dia. Takut-takut dia duduk pergi ngaji dengan orang yang tak betul tu. Dia ngaji dengan Kasih Ahmad contoh, dengan nama apa tu, Lepak ke Hizah tu ke, tak betul tu. Puak-puak ahli makrifat. Ahli makrifat ni satu hal juga ya. Jadi ayat-ayatnya dia tidak faham dengan baik kata-kata dia ni. Agak-agaknya begitulah. Soalan yang keduanya mengenai khianat. Khianat agama dengan khianat politik, dalam banyak tanda munafiknya khianat. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah khianat. Tapi hadis kan, ayatul munafiq salatu, idza haddatha kadhib wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah khianat. Kita faham amanah ni apa? Hak yang menjadikan pahaman kita amanah ni kan, kita wibari kita so taruh. Kalau dia kocak kan, khianat lah. Dan Allah pun sebut gitu. Allah menggambarkan sifat pada ahli kitab. Wa minhum man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Allah menggambarkan orang ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani, sebahagian daripada mereka, wahai Muhammad, kalau mu taruh kau di dia tu bikin tor dengan jabe piti yu'addihi ilaik, siapa satu masa, siapa satu tempoh dia akan balik. Hak ni amanah. Dia support lagi muwismi sedina aja, la yu'addihi ilaik, dia tak balik. Dia yu'addihi ilaik lah, ya Allah kau bui itu macam-macam lah. Itu yang kita fahami amanah. Ta'rif amanah biasanya ada ma yajibu atau ma yastahiqu ada'u, melaksanakan apa yang wajib dilaksanakan. Itu amanah. Kalau jenis hutang, bayar balik. Kalau jenis kena tanggung, kena tanggung. Kalau jenis bui, kena bui. Itu yang kita faham amanah.
Sebaliknya kita faham khianat. Kita faham khianat. Itu yang kita faham biasa. Baik untuk berlaku sehari dua ni, timbul satu buat kata khianat. Lagu mana? Satu apa nak sebut, kita melihat daripada persepsi politik. Kita tengok persepsi politik. Ada seorang sahabat sunuh kita juga duk marah. Saya dua duk viral kata-kata orang politik baloh dengan A atau B, kata macam-macam gajah dari apa tu baik semula. Baloh dengan C pula, atau baloh baik. Ini politik. Kita orang kapur susahnya bala-bala tunggu. Betul kan? Tok Mufti, orang tanya hamba, hamba kata tidak betul, hamba jawab ni. Datuk Ustaz Wero ni, dia kata Wero. Apa dia Wero? Dia jadi rahsia umum. Semua orang berhak untuk cakap. Pasal semua orang berhak tengok. Semua orang berhak komen. Dan apa pun tengok dah. Pada mana nak tengok? Tengok 2 kali tengok. Kesimpulan hambanya kata, dia cakap ni nak tajrih. Tajrih apa hukum Melayu? Apa hukum Melayu tajrih? Kalau ngaji ilmu hadis, dia ada satu pelajaran, al-jarh wa ta'dil. Jarh kata tak molek, ta'dil ni kata molek. Hak ni lupa, tak ingat hadis, kecek pelawak tu Arab panggil tajrih. Nak negatif kan? Nak negatif ke orang politik. Apa daripada kata-kata dia tu? Pak Ustaz jawab mana? Anak kata ni bijak orang politik ni banding orang tidak politik. Bijak mana? Orang politik dia bala dasar. Dia bukan bala body. Nak kata kan? Kita bala dengan dia pasal dasar. Kita bala dasar, kita kata macam-macam. Muni dasar tak betul, muni jahat, dasar muni apa-apa. Patut jumpa kita baik dah. Pasal kita bala prinsip. Kalau bala body tu macam lembu tu, jumpa kat belaga. Orang agama ni bala body, dia tidak bala dasar. Ini lebih orang politik. Sebab tu orang politik ni dia bala-bala pasal dia boleh baik. Dia bala-bala pasal kecil prinsip. Ini nak kena bayar dengan baik ni. Dia kata ni dia nak tajrih. Oleh kerana tak ada amun nak takdil ke sikit pula. Ini lebihnya orang politik. Jadi kita nak kecek khianat dari segi orang politik semacam. Tujuan apa kita berita? Apa tujuan berita? Tu wakil diminta, diberi undi, diberi kuasa untuk membentuk kajian. Dari negara demokrasi, satu orang satu undi. Dia kita pakai keedah seseorang tu ada kawasan yang dia wakili bertanding, lebih dia undi lebih. Ada negara demokrasi dasar pada peratus. Kalau ada 100 orang tu wakil dari dewan, kalau parti dia boleh 90%, lalu dia boleh latih 90 orang contoh. Gulawan dia latih 40 orang, dia pilih sesiapa nak latih. Ada keedah lagu tu. Kita pilih dasar kepada tepat. Tujuannya nak menjalankan amanah pada negara, amanah pada penegara-negara. Kita kena faham dengan baik dari segi politik. Semua orang nak supaya keadilan dia sama. Semua orang nak keselamatan dan kesejahteraan. Semua orang nak supaya tak berlaku porak-poranda. Semua orang nak supaya boleh hidup sendiri ni. Semua orang nak dari sebuah negara. Sebagaimana di rumah, mak, di ayah, anak-anak, cucu, cicit, tonye, kedua dalam rumah nak supaya hidup dengan aman, boleh makan, boleh pakai. Begitu kat sebuah negara nak pada benda ni. Nampak tu dah? Jadi tanggungjawab kepada orang politik melaksanakan benda tersebut. Tapi ditakdirkan oleh Allah SWT, kerana mungkin sikap satu parti ini dan individu tertentu dalam parti-parti lain, parti ni
yang kita panggil chauvinis. Memetikkan kaum dia, agama dia, bertindak luar daripada kebiasaan sehingga menimbulkan mudah sebut tadi lah. Nampak tu dah, menimbulkan ketidakselengan, bukan di kalangan rakyat yang mungkin sama-sama rakyat kursi, rakyat kursi dia, Perdana Menteri dia, menteri-menteri dia. Contoh, kalau dulu sebelum pada ni kementerian itu memang Cina lah, kata Cina. Belum pada ni, walaupun Cina menteri, komposisi JLC contoh, ada Cina, ada Melayu, ada berbagai. Tapi dikhabarkan lepas pada mulai pasukan ni, kementerian dia kat dia, rakyat kursi dia pun tak puas hati. Tak puas hati ni menyebabkan ekonomi tak boleh, menyebabkan sehat semakin turun, hak yang janji itu semakin pelawak, minyak nak turun sia setengah kalau mau kau naik, dia macam-macam lagi lah, nak sarah sosok macam ni, tak cakap nak sarah lah, pokoknya menyebabkan berlaku ketidakserasian. Apabila tak serasi, Arab panggil yusiku ba'duhum ba'saban, masing-masing nak against each other, tidak operate with each other, tidak nak against ni apa, nak gomoh sama sendiri. Parti hak cawan ni nak gomoh hak ni nak gomoh hak tu. Kamu dia dalam parti sendiri ni, presiden nak gomoh timbalan nak gomoh presiden, dan dia pun panggil faktor lah. Siapa yang itu orang jadi Perdana Menteri itu, dia bijak, dia liar menggunakan helm dan sebagainya. Akhirnya satu parti ni pecah. Itu kan parti Cak Mata kan dia, pecah dua orang dia menteri. Bahal pada tu tobik 10 orang lagi. Di masa yang sama ni, mula-mula pecah dulu AA kena pecah. Lepas tu ZK Tino tu kena pecah. Lepas tobik 10 orang lagi. Lepas pada tu tobik parti Cak Bunga tobik. Bunga saja tak buat. Apabila dah kena pecah 2 orang, tobik 10 orang, pas satu parti tobik, gabungnya yang membentuk KJN itu automatically battery hancur. Apa dia panggil battery hancur. Ni kenapa yang dengan baik ni? Lepas tu tak ayah tu tak jawab tempoh dia. Tak ayah tu tak jawab tempoh. Kenapa ni? Hasil daripada situ, perlembagaan memperuntukkan apabila satu KJN ni terbatak, sama ada pilihan raya, latih KJN baru, dan Datuk Agong boleh putus lah. Ini tidak kuasa kita lah. Datuk Agong panggil sore. Hari pertama, hari yang kedua panggil ketua-ketua parti, dan di Pertua Agong puas hati bahawa dalam tu yang kelakuan ni cukup suara untuk membentuk, untuk menjadi menteri. Ada apa tu saya supaya akak sopan. Dan bagi kita umat Islam, dan khususnya bagi parti Islam ni, yang kitanya kena faham dengan baik ni. Ni banyak orang yang terkeliru, khususnya orang Sunni. Orang Sunni terajuk, tidak Sunni dia kata ni. Demokrasi ni main pada Yahudi, main pada Yahudi. Amo sebut acak kali dah. Amo nak sebut lagi malam ni, panjang cerita apa kau ni? Amo nak sebut semula malam ni, bahawasanya
Sistem tercakap apa sistem perlantikan ketua. Dia juga sebagaimana sistem lain. Ada sistem pengangkutan, ada sistem telekomunikasi ni kan apa hukum lain? Perhubungan. Ada sistem macam-macam sistem kita ni. Yang menjadi ajaran agamanya sistem peribadatan kita tak nak tiru, tak nak rekod dalam bab kau ibadat. Dalam bab kau ibadat, sistem peribadatan tak boleh kita rekod sikit rambut pun. Hak ni kena turut, kena patuh kepada wahyu Allah melalui Nabi yang kita panggil, sama ada wahyu qadim Quran ataupun wahyu hadis yang kita panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak boleh rekod. Manakala sistem-sistem lain, manusia telah bermula dengan sistem itu sendiri tu. Sistem perhubungan, sistem telekomunikasi, sistem permusyawaratan, sistem semuanya Islam beri kuasa kepada Tuan Ali untuk menentukan boleh diterima ataupun tak diterima. Sistem pemerintahan demokrasi, begitu juga sistem pemerintahan komunis, begitu juga sistem pemerintahan macam-macam lagi diktator. Maka ulama akan mari buat penilaian. Demokrasi diterima, ada ulama hak mutalak temung, tapi ada ulama terima. Hak mutak secara tu sudah lah, mucara lah kau ngatikmu tu. Tapi bila tak siapa tulis semua dalam FB. Bila politik kotor, politik jahat. Apa ada seorang saya kau lupa telefon kata apa yang menjadi tolong dan lepas politik lah ni. Mu duk kecek itu politik ni kotor-kotor, tak sudah cara kotor ni. Tak sudah kalau pun tak cara. Begitu kot sistem telekomunikasi perhubungan. Bawa contoh dah, semaya tu ibadat. Nak pergi ke masjid, jalan kaki boleh, naik motor boleh, naik kereta boleh, nak mengakak pun boleh. Jalan tertiap mampu duk ngajak tu, kita jalan lelak kita tanya mana tu. Orang kita biasa dia jawab puah tiap-tiap jalan. Nama kata tak betul tu jawab gitu. Pada tanya jawab betul lah mana ustaz? Kata puah dan ngakak jalan pula. Bila berapa nak jawab tu kok. Sistem perhubungan ni lo ni. Dulu tulis surat Nabi atas surat pergi ke Hercules. Padahal ni hari kalau kita atas mesej pakai messenger jawab ni hak popok sunun. Dah ada jadi bodoh terlanjur, jadi otak tu sepik terlanjur. Memang Nabi atas surat Hercules, Nabi atas surat. Padahal ni pun dia tulis surat nak kena pakai tulis surat. Dalam ilmu fiqh, dalam bab zakat zaman Nabi waktu ambil zakat qutul balak berah gana waktu ambil. Tapi lah ni otak tobik dah berah gana pakai kaedah mazhab Hanafi belakang tobik dengan piti. Main dua anak ni nak kira. Tapi orang terima. Pak kita tak ada dari piti kata orang zakat fitrah dengan berah. Padahal dalam mazhab Syafi'i nak tobik dengan berah. Pasal apa? Pasal mazhab Hanafi, mazhab KJL. Mazhab Syafi'i tak aja jadi mazhab KJL. Mazhab Hanafi boleh otobik, wajib otobik zakat gaji. Mazhab Syafi'i tak ada zakat gaji. Lepas tu menurut kutip zakat gaji tu bagi mana? Mazhab Syafi'i wajib berah padi ya zakat. Tanaman lain tak. Mazhab Hanafi god tu wajib lagi. Palak-palak ni apa kau belajar? Palak ni sejenis tanam ni kerja dia nyuap pekat keruh ya. Tak ada kerja lain. Dia serupa dengan sawi kita, tapi tak ada rasa. Kerja dia je pekat keruh sahaja, tak ada rega. Orang miskin je makan injak, perok injak lagi makan dia. Dia buat ubi ketan, bubuh dia jadi pekat. Namanya lauk tu alu palak. Alu palak. Alu ni ubi ketan daripada surdu.
tu pun wajib zakat dalam mazhab Hanafi. Dan sebenarnya padi nak boleh kau padi segata Allah tak mudah. Wajib zakat. Tapi orang jual museking tak wajib zakat. Padahal puluh ribu sekali boleh. Orang jual berapa lagi? Macam-macam lagi lah. Pasal apa? Lalu kita terima pembaruan. Tak ada pasal tu. Sistem tu. Jadi sistem ibadat ni wajib untuk mari Nabi SAW kalau rekod jadi bid'ah. Nampak ni dah sistem ibadat. Sistem lain ulama kita diberi pilihan buat ijtihad. Adakah bercanggah kaedah asas utama atau tidak. Termasuklah kaedah milih pemimpin. Tak ada satu nah yang betul yang diajar oleh Allah ataupun oleh Nabi. Lagu mana cara pilih ni? Nabi tak jeroyak siapa dia pengganti dia. Orang bai'ah Abu Bakar. Orang pakak bai'ah. Bai'ah ni ngundi dan lebih kurang. Abu Bakar masa nak mati lolo ngaku demi Allah aku nak mati dah, tak ada kepentingan apa-apa. Aku sebut Umar sebagai pengganti aku. Tak ada kepentingan apa-apa. Umar jadi khalifah. Mari Umar kata kalau aku latih pengganti sebagaimana Abu Bakar, dia telah buat satu. In astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun min. Wa illam astakhlif faqad lam yastakhlif man huwa khairun min. Ni kenyataan pada Umar. Kalau aku latih, Abu Bakar pun latih. Kalau aku tak latih, Nabi tak dilatih. Lalu Umar buat satu kaedah baru, 10 orang latih supaya buat musyawarah. Daripada 10 tu latih Osman bin Affan. Tak serupa berlaku ni. Zaman Nabi, Abu Bakar dilatih cara bai'ah. Zaman Umar, Abu Bakar pun nama Umar. Zaman Umar buat pasukan 10 orang pilih. Serupa ke tak? Tak serupa. Disebut oleh ulama ini kebebasan yang diberi. Pasal apa? Pasal dia tidak peribadatan. Sistem benda semasa ni tertakluk kepada asas-asas utama. Canggah ke tidak dengan agama. Bukan masalah sunnah tak sunnah. Masalahnya kalau canggah agama apa tu kena tolak. Kalau tak canggah boleh diterima. Apa-apa saja sistem, termasuklah sistem praktikan. Nampak tu dah? Bagaimana jauh kita ni? Baik. Jadi apabila Tok Agung latih kawan, jadi kajianlah kawan ni. Semakin dua nak khianat, mu tu tolong balas sama sendiri. Mu tu orang kuasa semua kata tunjuk kerak-kerak, tunjuk nilai. Cina nak cara Cinanya, Melayu cara Melayu. Otak kurang cerdik. Aku nak kata gitu. Janji tak pandai dengan kedua, janji tak pelik-pelik. Waktu kacik waktu bisa terlanjur. Jadi benda-benda begini menyebabkan berlaku apa yang berlaku. Dan jangan menyalahkan orang. Kita umat Islam tengok hak yang terbaik. Kita lemah umat Islam di pak kita. Tapi lemah umat Islam, kita mesti reda kekuasaan ni kena berada pada umat Islam. Jangan reda pada hak tidak Islam. Tu kena ada sikap tu. Dan benda hak berlaku ni juga dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Parti cak roket tu tak ada tiba hari tunjuk bisa bering dia dah. Bering jadi apa terjadi. Parti cak mata apa duk alik bala nak bubuk jadi Perdana Menteri. Munuk aku nak bubuk bala. Kecahap hak tu bala, hak ni bala, akhirnya jadilah. Jadi fikirlah siapa hak yang khianat. Dan bagaimana PH ni hak yang khianat kepada rakyat. Kerana apa? Kerana dia telah mengubah. Dulu tak ada konsep bak agama. Mari pasukan dia konsep bak agama. Dulu tak ada konsep bak bahasa. Mari pasukan dia mari nak konsep bak bahasa. Dulu orang tak ada konsep bak bahasa. Mari dia nak konsep bak bahasa. Sekedar belum pada ni memang hidup amin dah. Walaupun tak sama, tapi tak ada permasalahan dah. Ini benda hak untuk berlaku ni. Tidak secara politik mana yang menjawab soalan. Kalau secara politik mungkin saya lagu lain pula. Aku luka oleh hazab wa astaghfirullahaladzim. Kau ada lagi soalan?
Astagfirullah. Tunggu-tunggu kita lihat saya.